ألقيت عن كاهليك السلاح أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عن كاهليك السلاح فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتنا من جديد ويرفع راياتنا من جديد أخي أنت حر وراء السجود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد أخي إنني اليوم صلب المراس أدك صخور الجبال الرواسي أخي إنني اليوم صلب المراس أدك صخور الجبال الرواسي غدا سأشيح بفأس الخلاص رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد أخي أنت حر وراء السجود أخي أنت حر بتلك القيود والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah ya Karim, sesungguhnya hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi keredaan-Mu dalam seluruh hidup kami. Kami berkumpul untuk bermusyawarah, bertukar-tukar pendapat dan menyumbangkan buah fikiran, tenaga dan sokongan ke arah memajukan lagi sekolah ini demi kebaikan anak-anak kami. Ya Allah ya Munzilal Barakat, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan sekolah ini akan menjadi sekolah yang cemerlang, terbilang, sekolah yang disegani dan dihormati, sekolah yang akan melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal falah. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Perbaikilah segala kesilapan kami, jernihkanlah hubungan antara kami, jinakkanlah dan lembutkanlah hati-hati kami, dan tunjukkanlah kami jalan yang membawa keselamatan dan keharmonian dalam menyelesaikan masalah yang timbul di antara pihak pentadbir, guru-guru dan juga ibu bapa penjaga pelajar di sekolah ini. Ya Rahman Ya Rahim, Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan yang sempurna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اجعل خير أعمالنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. أما بعد. Makasih kepada Muslim Majlis merangkap pelengkanan kurikulum dini Sekolah Menengah Agama Fauzi. Yang terakhir lagi dihormati Al-Fadhil Tuan Haji Abdul Rashid bin Osman, pegawai pejabat daerah Yan. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Haji Yusuf bin Abdullah, yang Dipertua PMG Sekolah Menengah Agama Fauzi, Aljatan Kuasa PIBG, ibu bapa, barisan guru-guru. Mudah-mudahan kita semua pada tengah hari ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita pada tengah hari ini, petang yang mulia ini, kita panjatkan banyak-banyak rasa puji, rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana perancangan kita untuk mengadakan mesyuarat agung pemilihan bagi persatuan ibu bapa dan guru kita pada tahun ini kali yang ke-8 disempurnakan dan dimeriahkan dengan kedatangan tuan-tuan perempuan pada tengah hari ini. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengalu-ngalu kedatangan terutama Tuan Haji Abdul Rashid bin Osman selaku perasmi dan mangkap juga sebagai Tuan Pegawai Pejabat daerah Yan kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran tuan-tuan perempuan pada petang ini dapat sama-sama memberi manfaat dan juga dapat sama-sama kita mengambil istifadah daripada mesyuarat yang kita akan adakan pada petang ini, insya-Allah. Kedua, saya mengajak diri saya, tuan-tuan perempuan yang hadir pada tengah hari ini juga untuk kita mengucap selawat dan salam. Banyakkan melafazkan selawat salam kata junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW di atas 7 akhlak, 7 ajak dia kepada kita selama ini, dapat kita melayani kehidupan ini berada dalam acuan agama sehingga kita berjaya membimbing anak-anak kita untuk menuju kejayaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Saya sekali lagi bagi pihak sekolah merakamkan juga jutaan terima kasih kepada semua ibu bapa yang sudah hadir pada petang ni. Walaupun dalam kekangan masa saya tengok banyak guru, banyak ustaz, cikgu dan sebagainya, hatta ibu bapa sendirilah yang tak bekerja pun sanggup datang juga ke petang ni. Jadi bagi pihak pengurusan sekolah merakamkan jutaan terima kasih berbanyak-banyak. Untuk makluman hadirin hadirat, kita hari ini alhamdulillah merasa bertuah juga kerana Tuan Pejabat daerah kita Tuan Haji Abdul Rashid bin Osman dalam kekalutan beliau pun ketika mana kita hantar surat berjumpa di pejabat, alhamdulillah ini kali pertama beliau hadir ke sekolah kita dan kita merakamkan jutaan berbanyak-banyak terima kasihlah. Mudah-mudahan kehadiran beliau dapat membantu melihat dan juga membimbing kita lah untuk menggembirakan anak tuan-tuan untuk berjaya di dunia dan juga di akhirat nanti, insya-Allah. Saya mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada terutamanya kepada YDP kita Al-Fadhil Cikgu Yusuf bin Abdullah yang kita tengok pada petang ni berbalut tangan dia dah hampir dekat 2 bulan dah lebih. Dan dalam keadaan gitu pun dalam mesyuarat pra itu kita nak buat hari ini, tuan-tuan, minggu lepas dia hadir untuk mempromosikan sendiri majlis itu untuk memastikanlah kelancaran mesyuarat kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Jadi atas khidmat beliau bersama dengan jawatan kuasa sepanjang bermula daripada tahun 2014 lah, 2013, 14 dan berakhir pada tahun ini, bagi pihak sekolah merakamkan jutaan berbanyak-banyak terima kasih. Dan saya juga mewakili bagi pihak Ustaz Mak Zaki bin Haji Hashim, iaitu pengurusi lembaga pengurus sekolah juga mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada terutama pada jawatan kuasa yang sudi memberi khidmat yang cemerlang pada sekolah. Saya ambil juga kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih
berbanyak-banyak kepada semualah warga ibu bapa, sama ada yang berada dalam persatuan ataupun tidak berada dalam persatuan ibu bapa secara jawatan kuasa lah. Mana semua ibu bapa bagi tahun 2014, 2013, 2015 tahun ni, saya ambil kesempatan ini untuk ucap banyak-banyak terima kasih lah, kerana masih lagi memberi kepercayaan pada pihak sekolah untuk terus membimbing, mendidik anak-anak tuan-tuan seperti mana yang tuan-tuan harapkan kepada kami. Jadi selama tuan-tuan hantar anak tuan-tuan mai ke sini, sokongan-dokongan yang tuan-tuan bagi tu, saya nak balas dengan apa, saya tak boleh nak balas mungkin. Tapi kami, warga sekolah, daripada pengurusan sampai guru, kami bertekadlah untuk kami buat yang terbaik untuk memastikan harapan tuan-tuan tu dapat kami sempurnakan sekadar yang mana kami mampu, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya ingat saya nak ambil masa yang pendek saja sebab kita mempunyai beberapa agenda yang lebih penting lagi depan ini. Jadi untuk tidak membanyakkan ucapan saya nak tuai kepada laporan berkaitan dengan perkembangan sekolah sepanjang 2014 yang lepas. Jadi 2015 ini kita tak dibentang lagi lah, cuma kita bentang yang 2014 yang lepas. Jadi saya nak mulakan dulu dengan laporan akademik bagi Sekolah Menengah Agama Fazli bagi tahun 2014. Untuk makluman Tuan Haji Rashid dan juga semua warga Syurat pada petang ni, sekolah kita ni ada memiliki dua jenis peperiksaan. Yang pertama peperiksaan sekolah, dan satu lagi peperiksaan yang dinamakan sebagai peperiksaan awam. Jadi petang ni saya ingat saya nak bawa kepada laporan tentang peperiksaan awam sahaja. Jadi kalau yang peperiksaan dalaman tu tuan-tuan boleh tengok di beberapa kenyataan yang kita sediakan di luar sana. Jadi saya nak masuk dulu, kalau jenis awam ni tuan-tuan, di sekolah kita ni kita ada 4 jenis peperiksaan. Di tingkatan 3 kita ada PT3 yang dimulakan pada tahun lepas, julung-julung kadinya. Yang kedua di tingkatan 4 kita ada peperiksaan sijil menengah agama di bawah JAHID, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah, mana bawah Sultan lah. Dan di tingkatan 5 kita ada peperiksaan sijil pelajaran Malaysia di tingkatan 5. Dan di tingkatan 6 kita ada satu sijil peperiksaan awam yang dinamakan sebagai sijil tinggi agama Malaysia, yang kita pendekkan dengan nama STAM, tuan-tuan. Jadi peperiksaan awam di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan ini semua dia ada 4 sijil ni, tuan-tuan. Jadi saya nak baca satu-satu lah secara pendek untuk makluman tetapan tuan-tuan. Yang pertama keputusan PT3 2014, tuan-tuan. Kalau kita rangkum sekali cara ringkasnya, tahun 2014 ini merupakan tahun yang bagi kita amat orang panggil apa, amat cemerlang lah bagi kita. Saya ingat daripada kita mula masuk SABK daripada 2007 sampai 2015 ni di antara tuan-tuan gemilang kita lah. Dan kita rasa pencapaian-pencapaian tu dapat memberikan semangat kepada guru, memberikan kita semangat untuk kita lebih membuat kerja, untuk lebih kita berusaha untuk memastikan anak-anak kita yang masih ada ni akan lebih gemilang pada masa-masa akan datang, insya-Allah. Kalau PT3 tuan-tuan, bagi tahun 2014 kita mempunyai calon sebanyak 68 orang. Daripada 68 orang tu tuan-tuan, untuk PT3 ni dia mempunyai 11 subjek. 68 orang, subjek ada 11, tuan-tuan. PT3 ni tuan-tuan, dia baru dimulakan pada tahun 2014. Jadi kita nak banding dengan peperiksaan sebelum ni tak boleh lah. Sebab sebelum ni bandingan dia kita nak buat dengan PMA tak boleh. Sebab PMA dia cara lain, PT3 dia cara lain, tuan-tuan. Jadi PT3 ni tuan-tuan, untuk tahun yang pertama 2014 dia guna peratus lulus, tuan-tuan. Jadi selama 68 orang calon ni tuan-tuan, peratus lulus kita bagi tahun 2004 adalah sebanyak 78.3%. Yang mana kalau kita tengok daripada segi GP dia tuan-tuan, grade purata dia, kita dapat 3.0. Daripada 11 subjek tu tuan-tuan, ada 4 subjek yang kita dapat 100% kelulusan dia, iaitu subjek Bahasa Melayu, subjek Sejarah, subjek Geografi dan subjek KSP Pertanian. Dan di kalangan pelajar kita selama 68 orang ni, yang terbaik bagi 2014 ada seorang pelajar kita yang mendapat 10A 1B. Kita ada 2 orang dapat 8A, ada 4 orang dapat 7A, ada 6 orang dapat 1A, ada 5 orang dapat 5A dan sebagainya. Jadi untuk tahun pertama ni kita rasa alhamdulillah lah, nak berbanding dengan kawan-kawan sekolah kita alim, ada yang atas pada kita, ada pertengahan, ada bawah pada kita. Jadi untuk tahun pertama ni insya-Allah kita akan jadikan ini sebagai satu
orang panggil apa, contoh satu pengajaran buat kita untuk kita lebih meningkat dan lebih melonjak pada tahun 2015 yang kita tempuh ni tuan-tuan, insyaAllah. Kemarin saya bermesyuarat dengan Tuan PPD daerah Kuala Mudayan, Tuan Haji Badrul Hisham bin Dahlan di Sekolah Menengah Kebangsaan Ayat. Di dalam mesyuarat tu dia tak lebih menjurus kepada PT3. Dia masih menumpukan kepada UPSR dan SPM. Jadi PT3 ni setakat ni tuan-tuan di peringkat pejabat perjalanan negeri dan kebangsaan sendiri pun tuan-tuan, mereka menggunakan satu istilah, semua calon-calon yang mengambil PT3 semua dianggap sebagai lulus. Itu saya nak malu secara rasmi pada tuan-tuan. Semua anak-anak kita yang berada pada PT3 bila mereka periksa atau lepas kata ni, walaupun grade mereka terang mana dapat berapa AKB, dia kira semua lulus tuan-tuan. Jadi untuk lebih detail tentang macam mana mereka guna format tu, kami sebagai ketua, sebagai pendidik di peringkat daerah dan negeri hanya diberi kebenaran untuk cakap setakat tu ya tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan insyaAllah dengan keputusan tahun pertama ni kita akan lebih melonjak pada tahun yang kedua insyaAllah. Yang kedua tuan-tuan, CJ Menengah Agama di tingkatan 4. Di sekolah agama dia ada CJ Menengah Agama, yang mana budak-budak yang lulus CJ ni tuan-tuan, bila dia dapat CJ ni, bila dia keluar pada sekolah agama nanti tuan-tuan, kalau dia nak jadi ustazah kafar ke, dia nak jadi ustazah nak mengajak masjid surau, CJ tu boleh bantu dia. Ataupun dia nak melanjutkan pelajaran dalam negara kita tuan-tuan, CJ tu juga boleh membantu tuan-tuan. Baik, bagi SMA ni tuan-tuan, dulu nama SMA, atau lepas dia tukar, tahun ni terus dia tukar dengan nama baru SMA. Dulu SMA, CJ Menengah Rendah Agama, lah jadi SMS, CJ Menengah Agama saja. Sebab dia sentral semua seluruh negara kita, Kelantan, Pahang, semua pakai SMA tuan-tuan. Baik, calon kita ada 66 orang. SMA juga dia tak pakai GP, dia pakai peratus lulus. Ini Jabatan Agama mereka punya format mereka tak pakai GP, mereka tak pakai grade purata, mereka pakai peratus lulus. Jadi bagi tahun 2014 tuan-tuan, daripada seramai 66 orang calon ni, peratus lulus kita adalah sebanyak 92.42%. Berbanding tahun 2013 yang lepas, kita mendapat 83.3. Mana anjakan dia banyak lah. Daripada 83.3 dia naik kepada 92.42. Daripada 66 calon tu tuan-tuan, 14 orang dapat jilid, 28 orang dapat jayid, 19 dapat makbul, dan baki lagi seramai 6 orang tu rasid. 6 orang yang rasid. Ada 5 orang daripada 66 calon tu tuan-tuan, hanya 5 orang yang gagal mendapat sijil tuan-tuan. Sebab dia gagal banyak pelajaran sangat. Jadi yang lain tu tuan-tuan, alhamdulillah daripada 66 orang tu semua berjaya. Dan kita sedang target pada tahun ini, insyaAllah dalam mesyuarat Posbetul SMA kita cadang tahun ini daripada 93.3 kita cuba lanjut kepada 95% insyaAllah. Harap tuan-tuan sokong anak-anak tuan-tuan bagi masa lepas, bagi didikan, dan kami di sekolah buat kerja, insyaAllah kita akan tengok lebih melonjak. Yang ketiga, peperiksaan SPM yang baru keluar baru ni tuan-tuan, lebih kurang dalam 2 minggu yang lepas. SPM tingkatan 5 tuan-tuan, calon kita 2014 ada seramai 77 orang calon. Daripada 77 orang calon ni tuan-tuan, ada seorang pelajar kita yang tidak sempat mengambil peperiksaan akibat kemalangan motosikal dan kematianlah pada tahun lepas. Jadi anak-anak kita tinggal 76 orang. Daripada calon kita yang ambil ni tuan-tuan, alhamdulillah, kalau grade purata sekolah kita pada tahun ni tuan-tuan, tahun 2014 kita telah mencatat 4.92% 4.92 GP kita. Daripada tahun 2013 lalu kita dapat 5.12 GP ni tuan-tuan, dia kena kira makin kecil. Daripada kecil naik ke atas tu kecil lagi baik. Dia tak sama peratus. Kalau peratus lulus makin besar makin baik. Tapi kalau GP ni makin kecil makin elok. Kalau 2013 kita 512, tahun ni kita dapat 492. Mana makin kecil, mana makin meningkat prestasi anak-anak kita di sekolah tuan-tuan. Yang mana tuan-tuan, 492 ni kalau di peringkat daerah kita menduduki tangga yang kelima. Kalau kita himpun semua sekolah menengah di peringkat daerah, kita berada pada tangga yang kelima. Satu yang saya ingat, satu pencapaian yang kita rasa terima kasih banyak pada anak-anak dan semua guru lah, persatuan dan sebagainya yang telah bertumpuk ilmu sehingga kita dapat pencapaian ini. Peratus lulus kita yang layak mengambil CJ tuan-tuan 100%.
Mana tahun 2014 semua layak dapat sijil. Sebab 2 subjek bahasa Melayu dan sejarah semua lulus tuan-tuan. Kejayaan ni dah kita tempas selama 3 tahun. Mana tahun 2012, 13 dan 14 semua satu patut lulus. Jadi anak-anak kita layak dapat sijil. Cuma yang saya bimbang tahun depan lah tuan-tuan. Tahun depan 2016 tuan-tuan. Tahun ni tak apa lagi, tahun depan 2016 anak-anak kita perlu lagi memastikan satu subjek wajib lulus, iaitu subjek bahasa Inggeris tuan-tuan. Mana kalau sebelum ni bahasa Melayu dengan sejarah, tahun 2016 tambah lagi satu subjek bahasa Inggeris. Mana anak tuan-tuan kena 10 lagi lebih tinggi tuan-tuan. Kami yang peringkat sekolah pengurusan sedang mengatur pelbagai program lah, dan kita sedang meminta nasihat tunjuk ajar daripada GPN dan PPD. InsyaAllah mereka akan bantu kita. Jadi perhatian dulu kita satu patuh tuan-tuan. Lepas itu daripada subjek kita ni, SPM ni dia ada 10 subjek tuan-tuan. Daripada 10 subjek ni tuan-tuan, yang dapat 100 patuh lulus tuan-tuan, kita ada 3 subjek, iaitu subjek bahasa Melayu, subjek sejarah dan satu lagi subjek sains. Dan 7 lagi subjek lain berlaku peningkatan, dan ada juga 2-3 subjek yang berlaku sedikit penurunan. Tapi semua masih lagi berada pada tahap yang tidak membimbangkan, yang kita masih ada peluang untuk kita lebih melonjak pada masa-masa akan datang tuan-tuan. Baik, terbaik bagi tahun 2014 kita SPM tuan-tuan, kita ada seorang pelajar yang mendapat 9A 1D. 9A 1D. Ada 2 orang mendapat 7A, ada 3 orang mendapat 6A, ada 5 orang mendapat 5A, ada 4 orang mendapat, ada 8 orang mendapat 4A, dan seterusnya tuan-tuan. Jadi daripada seramai 76 orang yang ambil periksa ni tuan-tuan, saya ingat peraturan lulus dia tuan-tuan, kita mencatat sebanyak daripada 76 orang calon tu, yang lulus semua subjek ada seramai 54 orang. Mana bagi itu yang tak lulus, dia bercampur, dia berselang dan sebagainya. Tapi daripada ramai itu lulus ramai sebanyak 54 orang lulus tuan-tuan. Dan tahun ni di peringkat PPD tuan-tuan, mereka tetaplah sasaran kita. Kalau 2014 kita dapat 492, tahun ni 2015 mereka minta kita supaya dapat 436. Mereka nak 436. Kita peringkat sekolah tak berani sangat, kita berani setakat 464. Mereka minta 436, kita sekolah minta 464. Mana insyaAllah dalam mesyuarat apa semata perjumpaan kurikulum kita, mesyuarat guru kita, kita sentiasa berbincang untuk cuba dapatlah orang panggil apa, GP yang diperlukan oleh pihak PPD kita lah. Mudah-mudahan insyaAllah acara lepas tu kita dapat tunaikan. Dan peperiksaan yang terakhir tuan-tuan adalah peperiksaan staf Sijil Tinggi Agama Malaysia. Tahun 2014 kita ada seramai 36 orang calon. Daripada 3 orang calon ni mereka menduduki 10 subjek. Staf dia ada 10 subjek tuan-tuan. GP, dia pakai GP juga, dia tak pakai patut lulus. GP pada tahun 2014 kita dapat 3.41. Kalau kita tengok GP berbanding pada 2013 adalah 3.29. Mana tahun ni GP kita dia besar balik. Mana kalau GP tu dia tak meningkat, dia turun sikit. Cuma daripada sudut kelulusan, lulus patut budak-budak meningkat tu dia lebih baik tahun ni daripada tahun 2013. Tahun 2014 tuan-tuan, peraturan lulus pelajar kita adalah sebanyak 66.7. Tapi kalau tahun 2013, peraturan lulus pelajar kita staf hanya 63.3%. GP jatuh, peraturan lulus kita meningkat tuan-tuan. Jadi daripada seramai 36 orang calon ni tuan-tuan, kita yang terbaik sekali adalah 3 orang mendapat J Jidan, 7 orang mendapat J, 11 orang mendapat makbul, dan 7 orang gagal. Gagal dalam istilah staf tuan-tuan, bukan dia gagal itu lah. Gagal dalam staf ni makna dia kadang-kadang dia gagal 3, kadang-kadang dia gagal 2. Staf ni tuan-tuan, kalau gagal dia boleh ulang tahun semasa. Mana atas tuan-tuan ada anak tuan-tuan, pakat-pakat bincang, fikir tengok, kalau nak ulang insya-Allah, kalau dia mau ambil dia lulus, dia dapat sijil tuan-tuan. Jadi staf ni dia macam universiti sikit. Macam saya kerja Azhar dulu dia kira, kalau tak
Zakat tak lulus 2, boleh lagi. Tak lulus 3, kena ulang balik tahun semasa. Jadi, saya ingat, daripada 10 subjek staff ni tuan-tuan, ada 3 subjek yang dapat 1 patuh, iaitu subjek Al-Hadis wa Ulumuhu, subjek Adab Nusus, dan subjek Al-Balaghah. Ini dapat 1 patuh. Yang lain ada berlaku peningkatan dan ada juga yang jatuh. Jadi bagi saya lah, guru-guru rakan-rakan di sekolah, 2014 ini adalah 1 tahun yang bagi semangat pada kami. Bermaknanya anak-anak tuan-tuan yang tuan-tuan bekalkan pada kami ini mempunyai potensi yang boleh pergi lebih jauh. Mana guru kena buat kerja lebih sikit dan anak-anak perlu lebih sikit, insya-Allah. Dengan bimbingan daripada PPD, SPI, JPN, kita akan melihat kejayaan lebih besar. Dan dengan dukungan lembaga pengurus, PIBG bagi dana dan sebagainya, insya-Allah kita akan menempuh kejayaan lebih besar pada tahun ini, insya-Allah. Tuan-tuan doalah sama-sama. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, saya ingat kalau saya nak cakap banyak memang panjanglah tuan-tuan. Sebab saya nak kena bagi laporan. Laporan ni bukan boleh bagi syukat ikut dah. Tidak, tuan-tuan tak berhati sebab nak jumpa laporan setahun sekali ya. Sebab kalau tuan-tuan nak dengar laporan sekolah, dalam majlis anugerah nanti, yang anak-anak terima anugerah saja boleh dengar. Tuan-tuan tak baik tak dengar. Jadi sebab tu dalam laporan hari ini, saya cuba pendek-pendekkanlah tuan-tuan. Jadi saya minta anda berfungsi pada tuan gawai daerah kita. Saya terpaksa bagi sikit lagi lah pada ibu bapa sebab ni kesempatan saya bersama dengan mereka yang mereka nak kena tahu juga tentang perkembangan anak-anak di sekolah. Bagi tahun 2014, pencapaian kita di peringkat pokok juga, alhamdulillah. Ada seorang pelajar kita menjadi Johan Timpong Perempuan peringkat kebangsaan, peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia, di bawah BPI lah. Itu seorang pelajar di tingkatan 5 tahun lepas menang Timpong peringkat kebangsaan. Budak kampung ni jugalah, anak mami kita Nur Aini bin Salma bin Nur Aini bin Salmi, tuan-tuan, anak mami kita Sungai Udang. Dan ada beberapa lagi kejayaan yang ditempuh di peringkat daerah dan negeri. Insya-Allah semua pelajar-pelajar yang berjaya ni kita akan bagi anugerah pada hari anugerah yang akan muncul pada bulan 4 nanti, yang akan tiba pada bulan 4 nanti, tuan-tuan, insya-Allah. Sedikit perkongsian yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan daripada laporan akademik dan juga pokok, tuan-tuan. Saya juga nak bagi pada tuan-tuan tentang harapan dan cita-cita saya lah pada tuan-tuan, supaya kita pakat-pakat berganding bau untuk memastikan anak-anak kita di sekolah ni, tuan-tuan, mendapat sokongan penuh daripada tuan-tuan, bukan 1 patuh, lebih pada tu, tuan-tuan. Jadi di antara dari tuan-tuan yang pertama sekali, saya nak minta pada petang ni supaya semua ibu bapa perlulah sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah lah. Sama ada dalam sudut memberi pandangan, memberi sokongan moral, memberi sumbangan, tak kira lah, sumbangan keuangan ke, sumbangan ilmu ke, sumbangan tenaga ke, kepakaran yang tuan-tuan ada, kami di pihak sekolah amat mengharapkan sangat. Sebab saya tahu 2014-2015 ni banyak warga-warga sekolah yang menghantar anak ke sini. Jadi semua warga sekolah tu saya ingat mempunyai berbagai bidang. Jadi kalau nak boleh buat tuition, kami alu-alukan. Nak boleh buat kelas malam, kami alu-alukan. Nak buat training menjawab, kami alu-alukan. Nak turun ajar anak-anak bersukan, kami alu-alukan. Jadi semua tu kita buat untuk pastikan anak-anak kita mendapat pendidikan yang sama baik dengan sekolah-sekolah lain, tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak sekolah mengharapkan sangat agar semua waris-waris sentiasa melihat dan memantau tentang pergerakan anak-anak tuan-tuan selama mereka belajar di sini. Masa mana mereka main sekolah, masa mana mereka balik, siapa kawan mereka, masa mana tuition, masa mana waktu belajar mereka, masa mana kita ada program, agar tuan-tuan sentiasa mengambil peran. Kalau tuan-tuan nak tahu maklumat ni, telefon pejabat. Kalau pejabat tak angkat, telefon saya. Tak tahu telefon, telefonlah mana-mana guru. Kalau tak boleh juga, main sekolah. InsyaAllah kita akan bantu tuan-tuan untuk memastikan tuan-tuan tahu dan kita bersama-sama. Sebab ada kes yang berlaku di sekolah kita, tuan-tuan. Kadang-kadang anak-anak tuan-tuan main, tuan-tuan hantar pagak, dia keluar pagak lain pula. Dan tahun ni ada 2-3 kes yang kita tangkap, peringkat awal kita dapat selamat. Takut dia jadi bawah, tuan-tuan. Jadi saya berharap sokongan tuan-tuan melihat, memantau anak tuan-tuan ni amat dialu-alukan sangat. Yang ketiga, tuan-tuan, hadiran anak tuan-tuan ke sekolah. Untuk maklumat tuan-tuan, dalam dasar Kementerian Pendidikan yang baru, tuan-tuan, salah satu kepentingan anak-anak tuan-tuan di sekolah adalah mereka wajib hadir ke sekolah. Kalau mereka tak main ke sekolah, tuan-tuan,
dia telah memberikan gambaran buruk kepada status sekolah. Sebab tu kalau kita tengok dalam dashboard sekolah, salah satu daripada dia punya perincian dashboard sekolah adalah kehadiran anak-anak ke sekolah. Jadi kehadiran anak tuan-tuan itu cukup penting bagi kami. Kalau tuan-tuan tak ada, kami bebek apa? Sampai terang tu kami dididik. Sebab tu kalau mereka tak baik, tuan-tuan kena maklum. Sekalipun hanya dengan sepatah mesej atau sepatah cakap. Tapi kalau tuan-tuan tak bantu kami, bukan setakat dia memberi masalah pelajaran pada anak-anak, bahkan dia telah menggugat tentang pencapaian di sekolah. Jadi saya berharaplah agar wali-wali sentiasa memastikan kehadiran anak tuan-tuan mesti hadir. Tahun ni kita sasar kehadiran anak tuan-tuan ke sekolah 95 patuh. Tahun lepas kita 93. Tahun ni mereka letak kita 95 patuh. Duk keli dengan Ustaz sendiri, mana hem tadi. Keli dengan dia tuan-tuan, dia keli dengan saya. Suruh pergi start dulu, pergi start kereta, pergi tuan-tuan. Sebab itu kerja kami. Jadi kalau tuan-tuan berbesar hatilah, saya harap benda ini kita dapat melakukan kerjasama yang sentiasa tuan-tuan, insyaAllah. Lepas itu tuan-tuan yang tak sekali, tuan-tuan, saya diarahkan oleh pihak SPI dan juga BPI Bahagian Pendidikan Islam untuk menyampaikan kepada tuan-tuan bapa yang ini saya jumpa ni tentang pelaksanaan kurikulum baru. Ibu bapa kena tahu lah, semua jenis sekolah SMK lah ni dia telah campur satu lagi kurikulum. Lain daripada kurikulum kebangsaan, kita sedang menjalani satu program kurikulum baru yang dipanggil sebagai KBD. KBD, kurikulum bersepadu dini, yang mana baru diluluskan tahun ni. Kurikulum dini ni hak agama-agama, hak banyak-banyak kita duk kerja tak tuan-tuan duk balik 7 tu, hak sampai 20 tu telah mendapat kelulusan untuk dapat PCG pelajaran. Mana kerajaan Kementerian Pendidikan akan bayar setiap subjek. Hak agama sebelum dia tak bayar, dia akan bayar. Dan mereka akan lantik guru khas yang dilantik macam guru kerajaan biasa, macam guru ekonomi akan dilantik masuk dalam aliran kebangsaan. Jadi tahun ni tahun bermula. Sebab tu tuan-tuan terkejut hari tu awal tahu. Saya tengok balik pukul 5, balik pukul 4 setengah. Apa ni sekolah? Orang lain balik pukul 2, dia balik lewat. Jadi dalam 2 bulan pertama tu kami masih lagi duk konflik tentang masa nak balik, masa nak main, berapa lama nak belajar, jadi konflik lagi. Alhamdulillah, mulai pada awal bulan 3 ni kita telah ubah jadual dan kita dapat sikit tarik masa. Daripada lewat sangat tu balik kepada saya lewat pada jam 3 petang, tuan-tuan. Jadi berlaku perubahan kurikulum tu, tuan-tuan, menyebabkan masa kita pun berubah. Kalau anak tuan-tuan rasa letih, kami guru pun sama juga letih. Kadang-kadang nak buat kelas tuition lagi, nak rate kertas lagi, nak buat program, jadi dia jadi kekang masa. Jadi atas pelancaran KBD ini di peringkat kebangsaan, jadi tuan-tuan sebagai bapa kena tahulah. Dalam KBD ini dia ringkas 3 tuan-tuan. Banyak-banyak sorok, nahu, balah dia tak lah. Dia tinggal 3 tuan-tuan. Daripada banyak-banyak berbelas itu dia pendek jadi 3. Yang pertama, nama dia Usuluddin. Dalam di sekolah kita, guru yang kita tanggungjawab jaga Usuluddin ni Ustaz Saiful Bahri. Yang kedua, syariah. Syariah ni hatu imam baca doa tadi Ustaz Farhad. Dan yang ketiga, Al-Lughatul Arabiyah. Lughatul Arabiyah ni seorang guru juga, nama dia Ustaz Rosli. Jadi mereka ni jaga anak tuan-tuan. Dan sekatu 2 ni mereka yang duk gomel, tuan-tuan. Jadi sampai seminggu kadang-kadang masa mereka 30 jadual, tuan-tuan. Baik, masa lepas. Kalau guru dia kata dia 25, dia 30, tuan-tuan. Masa lihat tetap. Jadi atas berlakunya perubahan di dasar kementerian, tuan-tuan, kita cukup-cukup terima kasihlah. Sebab lama dah kita berjuang nak minta kerajaan Kementerian Pendidikan ni bagilah sikit duit untuk subjek-subjek agama ni, untuk lebih kemas dan mantap, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak bantu lagi duit, Roman, sebab kita nak buat kerja. Law ni, tuan-tuan, guru-guru ni tak dapat lagi ni. Lembaga yang bagi serat kat mereka, bantu mereka. Kalau mereka lari, saya pun lari, tuan-tuan. Banyak. Jadi atas sokongan daripada lembaga pengurus, daripada PIBD, saya ingat insyaAllah KBD ni kita akan mantapkan macam pelajaran akademik yang lain. Jadi cukuplah setakat tu pada petang ni. Atas ucapan saya, andai kata ada salah silap, kasar terlebih masa, saya minta maaf lah. Jadi saya ingat kalau tuan-tuan nak lebih detail, tuan-tuan boleh berjabat jumpa saya. Kalau saya tak ada, fikir-fikir saya tak. Atau tuan-tuan tanyalah wakil-wakil PIBD yang akan dilantik hari ni atau yang lepas, mereka ada maklumat sekolah. Setiap kali bersolat, saya bentang kat mereka untuk pengetahuan tuan-tuan semua. Bagi jawatan kuasa yang lepas, terima kasih banyak-banyak.
Pada Tuan Haji Rashid, terima kasih kerana sudi hadir pada hari ini. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran hari ini minta bersedia apa-apa? Ya. 158 tuan datang 158